Okey. Okey, so nampak jelas skrin saya? Jelas Nampak, madam. Nampak. Okey, kita start Semalam saya dah explain pasal electric field. Macam mana electric field adalah vector quantity, so macam mana awak nak cari dia punya direction menggunakan tengok dia charge apa, point charge tu charge positif, so anak panah dia keluar, dan kalau dia punya point charge tu negatif, anak panahnya ke dalam lah. So, itu apa yang saya dah explain dari segi electric field. Dan semalam juga saya dah explain electric potential, which is electric potential work done nak bring positive test charge daripada infinity to a point in the electric field. So untuk calculation electric field tadi, calculation dia tak masuk sign tak include the sign untuk charge. Tetapi untuk electric potential dia mesti include sign of charge sebab dia adalah skalar quantity dan unitnya adalah volt. Alright, so kalau point tu maksudnya point A, contohnya kat sini point A. So nak cari electric potential kat sini, siapa yang bagi potential dia daripada Q1 dengan Q2. So awak kena kira combination of electric potential lah. Dan point B pun ada electric potential dia sendiri. So kena daripada mana bagi, daripada Q1 dengan Q2. So cari electric potential dekat B. Itu macam mana nak cari electric potential. Tapi macam mana nak cari electric potential difference, maksudnya different daripada B dengan A lah. So awak kena tolakkan. Itu apa yang saya dah explain semalam. Kita dah belajar electric potential dengan electric potential difference. Alright, now semalam saya rasa saya tak sempat nak explain yang ini sikit Kelang kabut semalam. So, soalannya adalah, saya ulang sikit saja. The test charge Q0 is placed 20 cm from a point charge Q. So maksudnya kat sini dia letak 20 cm daripada Q. Q ni kita tak tahu charge apa. Alright, a work done of negative 25 joule is required to bring the test charge Q0 ni tadi to a distance 15 cm. So daripada distance-nya 20 cm, dia nak bawa kepada distance-nya adalah 15 cm. So determine the potential difference. Bila dia kata difference, mestilah tolak kan. Awak dah tahu itu adalah tolak. Itu daripada mana? Daripada point 15 kepada point 20. Tetapi dia dah bagi dekat soalan ni ada work. Dia bagi nilai work dan dia dah bagi nilai Q0. So nak cari electric potential difference, which is kita dah tahu satu formula lagi, iaitu B is equals to WAB over Q0. So just masukkan sahaja di dalam equation, so awak akan dapat dia punya electric potential difference daripada mana tadi? Daripada point A nak bawa kepada point B. So kita dah dapat electric potential difference dia. Itu settle yang pertama. Kemudian soalan dia, sebab ni charge kita tak tahu, dalam soalan ni dia tak bagi tahu charge apa. So soalan yang seterusnya adalah dia nak value of charge. Kita nak tahu nilai charge ni. And we know that formula untuk electric potential difference VB is equal, sebab dia kata difference kan, mestilah VB tolak dengan VA. Kenapa VB tolak VA? Sebab dia daripada initialnya adalah pada A dan finalnya adalah pada B. So VB tolak dengan VA. So VB tolak dengan VA. So kita tahu KQ, formula untuk V is equals to KQ over dengan R. R mana? So dia difference, so mesti B tolak dengan A. So RB tolak dengan RA. So kita dah tahu, so 15 cm ni 20 cm finalnya pada 15 cm daripada Q kepada initial ni adalah 20 cm daripada Q. So dapat nilai charge-nya adalah negatif 7.27 dan 10 negatif Coulomb. So maksudnya charge ini adalah charge negatif.
Alright, so settle. Soalan seterusnya adalah tanya, what is the magnitude of electric field strength? So magnitude of electric field strength, so sekarang soalan nak tanya E. What is E? Pada jarak mana? Pada jarak 10 cm. So kita ada formula E, tengok formula E. So E is equals to KQ over R squared. So Q kita dah ada, baru cari tadi. K pun ada sebab nilai constant, R pun dia dah bagi dalam soalan. So just masukkan saja dalam formula. So kita dapat nilai electric potential, electric field strength. Boleh? Faham? Boleh, madam. Boleh, Okay, madam. so yang ini yang saya ulang sahajalah. So sebenarnya hari ini saya nak masuk subtopik yang seterusnya. Subtopik yang seterusnya adalah change in potential energy and potential energy for a system. Ini ada perkataan system. Ini change. Bila change potential energy, awak dah tahu. Kalau change sahaja mestilah apa? Dalam kepala mesti final tolak dengan initial. So dia adalah potential energy. So dia adalah U. Delta U sama dengan U final tolak dengan U initial. So macam mana nak cari U ini? So daripada definition of electric potential difference delta V, so awak tahu delta V is equals to W over Q naught. Delta V ini tadi apa? Iaitu mestilah V final tolak dengan V initial. Ini awak dah tahu. So maksudnya ini berlaku perubahan, W ini berlaku perubahan energi lah. W ini berlaku perubahan, bermaksud W ini adalah delta U, electric potential energy. So delta U is equals to delta, so kita boleh juga cakap delta V is equals to delta U bahagi dengan Q naught. So delta U ni apa? Iaitu U final tolak dengan U initial. So bila difference, so awak tahu dia adalah mesti final tolak dengan initial. Saya semalam kata kalau soalan kata difference tu doesn't matter tak kisah Kalau dia kata from mana kepada mana, so mesti final tolak initial, tu wajib. So kita boleh juga kata dia punya equation adalah so delta U is equals to Q delta V. Delta V ni kita tahu final tolak initial final tolak initial. Okey, itu kalau soalan adalah change in potential energy. Memang dia tulis change in potential energy. So maksud bila kata change saja dia ada perubahan lah, iaitu final coordination. Tapi kalau soalan dia kata potential energy for a system, so dia nak masuk keseluruhan potential energy of point charges. So kita ada 3 charges kat sini, Q1, Q2 dengan Q3. Soalan dia tanya what is the potential energy for the system. So kita kena carilah semua energi untuk sistem itu, iaitu untuk U-nya sebab kita ada 3 charge. So kita mesti ada U is equals to U12 plus dengan U13 plus dengan U23, iaitu combination ketiga-tiga inilah. 1 dengan 2 lagi yang boleh adalah 1 dengan 3, yang boleh ada lagi adalah 2 dengan 3. So itu adalah potential energy for the system. Total electric potential energy. Alright, so kita tengok, so dia punya ni hanyalah guna formula saja. Kalau awak tengok awak punya apa itu namanya formula, so doesn't matter. Saya bukan nak tunjuk formula ni supaya awak tahu, awak nampak benda ni semua awak tak perlu hafal, awak kena ingat, awak tengok saja perlu faham. So delta U Q nombor soal formula nombor 8 ini ada delta U adalah change. Bila nampak saja change, so maksud delta tu maksudnya change lah. Delta U is equals to Q delta V. Ini adalah soalannya adalah change in potential energy. Tetapi untuk equation number 9 adalah soalan dia adalah total potential energy of a system. Kalau dia ada 2 charge sahaja, so the combination dia 1, 2 je lah. Itu saja. Kalau dia ada 3 charges, combination dia 3 combination yang possible.
Alright. Boleh faham? Faham? Faham. Alright. So settle. Itu adalah untuk potential Faham dia. energy. Right. Okay. Now, sekarang kita nak masuk equipotential lines and surface. Semalam saya dah masuk sedikit sebenarnya untuk equipotential lines and surface. Apakah equipotential lines ni? Maksud kalau kita tengok perkataan EQ. Maksudnya EQ ni adalah same. Equipotential lines maksudnya potential lines and surface. So kita tahu kita punya ada charge kita charge kita sama ada dalam bentuk yang ini adalah charge point charge. So contohnya adalah charge positif. So awak tahu charge positif dia punya anak panah mesti keluar keluar daripada charge. So ini adalah dia punya electric field lines. Ini electric field lines tau, yang hijau yang saya lukis ni. Ini adalah electric field lines. Malam saya dah ajar. Okay, so ada satu line yang perpendicular. Kita buat yang dotted. So yang dotted yang warna biru ini dinamakan sebagai equipotential lines. Equipotential lines. Iaitu di mana di tempat-tempat ini wujudnya sama ada, contoh kat sini point dia adalah point A. Bermaksud kat situ wujudnya potential kan. Potential dia kat situ ada ni, potential V dia ada. So dekat B pun ada V, tetapi bila dia berada pada same locus, the locus point of point ni daripada radius yang sama, jarak yang sama daripada siapa? Daripada point charge ini. So potential kat situ adalah sama. Jadi VA akan sama dengan VB. So berapakah potential difference? Delta V nya adalah sama dengan kosong. Maksudnya pada same line ini dinamakan sebagai equipotential lines lah. Yang warna biru ini dinamakan sebagai equipotential lines. Alright. So kalau kita ada yang ini adalah plate. Contoh ni adalah plate. Semalam saya ada tunjuk yang ni. Plate charge. Plate charge positif. So dia pergi kepada plate negatif. So di ini yang warna merah ini adalah dia punya electric field. Awak dah tahu semalam, iaitu mesti daripada positif pergi kepada negatif. So dia punya equipotential adalah mesti perpendicular dengan electric field, iaitu yang ini. Kita ni, yang dotted ni. Ini adalah equipotential lines. Equipotential lines. Dotted ni. So pada kawasan A dengan B ini, A dengan AB, terima kasih Kak Ros. A dengan B ini dia mempunyai potential yang sama. Maksudnya potential yang sama. So yang C ini potentialnya berbeza. So that's why delta V untuk BC tolak VA ada nilai sama ada positif ataupun negatif. Okay, tetapi delta V untuk VB dengan VA is equals to berapa? 0. Sebab apa? Dia berada pada potential dia berada pada potential lines yang sama. Right? Boleh? Boleh. Okay, tengok equipotential surface ni atau lines ni perpendicular dengan electric field. Electric field awak dah tahu macam mana nak lukis, iaitu kalau charge dia positif keluar, kalau charge dia negatif masuk, panah yang masuk. So equipotential dia sentiasa perpendicular dengan electric field lines. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok charge, kalau kita tengok locus dekat sini, kalau perasan dekat sini, dekat kawasan yang dekat-dekat dengan charge ini, kawasan ini awak nampak dia punya equipotential lines ni adalah rapat-rapat. Yang ini line pertama dengan line yang kedua ni rapat, dan makin lama makin jauh. Bermaksud apa? Pada kawasan yang dekat dengan point charge, kawasan itu mempunyai potential yang lebih tinggi.
So maksudnya pada kes ini VA lebih besar daripada VC, tetapi VA sama dengan VB. Alright, so itu sajalah. Itu saja saya rasa itu. W, as you know, W is equals to QV, Q delta V lah. Saya tak nak awak hafal A, B, B, A ni, nanti awak pening. So W is equals to Q delta V, dan delta V awak tahu mesti V final tolak V initial. Ni W ni maksudnya apa? Kalau V final adalah point B, V initialnya adalah point A, maksudnya work done untuk menggerakkan test charge daripada point B, daripada point A kepada point B. Inilah work done dia. Itu maksud dia. Okay, so again, no work done is in moving a charge along the same equipotential surface. Okay, ada soalan setakat ini? Tak ada Okay, 2-point charges. Contoh 2-point charges Q1 2 microcoulomb and Q2 negative 6 microcoulomb are placed 4 and 5 meter from a point P. So kat sini point P dia 4 dengan 5 meter. Okay, calculate the electric potential at P. Electric potential at P. So kita tengok due to the charges. So electric potential, awak tahu ini adalah apa? Ini adalah V. Siapa yang bagi? Bagi charge daripada charge 1 dengan charge 2. So macam mana nak cari VP? Mestilah V1P plus dengan V2P. Itu dah belajar semalam lah. So electric potential. So masukkan saja dalam formula. Negatif positif mesti masuk dalam calculation. So ini negatif 6 microcoulomb. So masukkan. So dia punya electric potential adalah negatif 6,300 volt. Itu soalan semalam awak dah belajar. Okay, now. So if charge Q3 is equals to 3 microcoulomb moves from infinity to P. Maksudnya macam ada test charge, kita daripada infinity kita gerakkan pergi ke sini. Okay, determine the change in electric potential energy for this charge. Maksudnya change, maksudnya mesti delta electric potential delta U. So delta U awak tahu is Q delta V. Q delta V, itu awak tahu. So Q delta V. Q awak adalah 3 tadi sebab dia nak bring test charge-nya adalah Q3. So delta U is equals to Q delta V. Delta V awak adalah potential difference. Potential difference iaitu daripada mana dia bawa tadi? Dia bawa daripada infinity, daripada infinity kepada point P. Daripada infinity kepada point P. Ini ayat dia. So V final adalah kepada point P. V initial adalah infinity. So V infinity adalah kosong. So VP tolak dengan V infinity. So VP kita dah cari tadi. Negatif 36,300. So just masukkan dalam formula. So awak dapat jawapannya delta U adalah negatif 1.89 dan 10 negatif 2 Joule. Settled. Soalan seterusnya, calculate the electric potential energy untuk siapa? Untuk sistem. Ada berapa at point? When charge kat point P, so sekarang ada berapa charge? Dah ada kat sini ada Q3, dah ada 3 charge. Soalannya positif So soalannya cari the electric potential energy of the system. So kira saja U1, U is equals to U12 plus U13 plus U23. So masukkan saja dalam formula. So ingat yang ini juga kena masukkan negatif charge dia tu. So masuk formula. So kira sudah dapat negatif 5.49 dan 10 negatif 2 Joule. Settle.
Bila kata sistem, mesti kira semua. Kalau kata difference, mesti dilibatkan dengan delta V. Ada soalan? Boleh faham? Boleh, madam. Alright, good. Kenapalah saya tengok awak ni kejap keluar masuk dalam meeting ni. Main teruk lagi ke hari ni? Ya, madam. Aduh, hai. Alright, sian awak. Okay, so habis. Tak ada soalan so faham yang itu. Okay, settle itu untuk EQ potential lines dengan potential energy difference dengan total potential energy. Okay, so habis. Now, kita nak masuk. Sekarang dah 10.30, kita nak masuk yang ini. Ini panjang sikit dan dia banyak sikit. Okay. So, LO-nya adalah awak mesti explain quantitatively with the aid of a diagram. Awak tengok dia punya LO. Quantitative maksudnya calculation lah dengan diagram. Iaitu apa? Motion of a charge in uniform electric field. Maksudnya ada satu charge, kita ada uniform electric field ni apa? Ni uniform electric field. Contoh, ni kita punya plate So ni plate ni positif negatif. So adalah kat sini electric field. Yang ni awak dah belajar semalam. So sekarang ada charge. Charge sama ada charge positif atau charge negatif. So dia masuk dalam ni. Ataupun dia dalam ni, dia dah berada dalam ni, dia bergerak, dia macam mana. So kita nak tahu, kita nak study benda-benda ni. So ini adalah awak punya LO yang pertama. Ini banyak, yang ini banyak. Okay, saya akan explain case by case lah. Okay, yang kedua adalah use E is equals to delta V over D for uniform electric field. Uniform electric field lagi sekali, boleh tak yang ini? Tak, dia mesti uniform electric field adalah yang plate macam ni. Ini uniform electric field. Okay, ni uniform. Kenapa yang ni tak boleh? Sebab dia macam ni kan, dia makin lama makin berkurang kan. Yang ini dia sama, uniform. Alright, untuk siapa yang ini? Untuk stationary charge, charge moving perpendicular to the field, charge moving parallel to the field, charge in dynamic equilibrium. So yang ini semua awak kena tahu case dia. Okay, so kita masuk. Charge ini, okay, consider a stationary particle. Sebab kita punya LO apa tadi? So sekarang kita nak buat apa? Ada charge. Charge bergerak kat mana? Charge bergerak dekat electric field. Okay, now consider a stationary particle of charge Q0 and a mass M is placed in a uniform electric field. So, the electric force Fe exerted on the charge is given by F is equals to QE. Sebenarnya kita dah belajar E is equals to F over Q0 kan? So, F is equals to apa? EQ0 lah, EQ. Okay. So, since only electric force exerted on the particle, thus this force contributes the net force F and causes the particle to accelerate. Okay, so maksudnya dia akan bergerak lah, charge dalam electric field akan bergerak. Sebabkan apa? Sebabkan adanya force. Okay, so magnitude of the acceleration, so awak tahu F is equals to ma juga. F is equals to ma. So QE is equals to ma. Therefore, dalam electric field, untuk nak cari dia punya acceleration is equals to A is equals to QE over M. Q ni apa? Q ni adalah charge. E apa? Electric field. Okay, M adalah apa? M adalah mass of charge tersebut. Okay, because the electric field is uniform, then the acceleration of the particle is constant. Accelerationnya constant. If the particle has a positive charge, so sekarang particle kita, okay, kita kata charge kita adalah positif. So sekarang
Now kita tengok acceleration is in the direction of the electric field. Contohnya macam ni. So kita ada positive plate dengan negative plate. Okay, positif dengan negatif. So yang ini saya lukis ni, yang warna biru ni adalah electric field. Awak dah tahu. Mesti daripada positif pergi ke negatif. Dia adalah uniform, straight. Okay, sekarang kita dah ada satu charge. Kita letak satu partikel bercharge. Charge kita letak kat sini, charge-nya adalah positif. Jadi kalau charge positif, dia akan pergi ke mana? Of course, dia akan bergerak ke plate negatif lah. Sebab charge-nya plus charge negatif, charge positif. Of course lah dia bergerak ke plate negatif. So dia bergerak dengan apa? Dengan acceleration. Kes yang ini pula. Kes yang ini sama, terbalik. Okay, so E awak yang ini, E-nya ke bawah. Ni E-nya ke bawah, F-nya juga ke bawah. So yang ini E-nya ke bawah, F-nya ke atas. Kenapa? Sebab charge kita charge negatif. Bila charge negatif, dia mestilah nak bergerak ke arah plate positif. Dia nak bergerak ke arah plate positif. Ini apa yang warna merah ni? Ini adalah electric field. Electric field bergerak daripada charge positif, plate positif pergi ke plate negatif. Faham? Ini dari segi figurnya. Dari segi dia punya direction semua faham tak ni? Okay, good. Dari segi direction semua faham kan macam mana nak buat? Tak ada masalah. So sekarang kita nak masuk calculation dia. So consider an electron E with mass ME. Electron ada mass tak? Ada kan? Ada berapa mass dia? Tengok dalam list of constant. Nanti kita tengok. Enters a uniform electric field E. Kalau elektron ni dia masuk dalam electric field yang perpendicular with the initial velocity, the upward electric force will cause the electron to move along the parabolic path towards the upward. Okay, contohnya. Ini case lain pula. Case ni apa? Case ni yang pertama ni apa? Case pertama yang gambar yang saya tunjuk ini, charge ini sama ada charge positif atau charge negatif memang berada di dalam plate, dalam electric field. Case dia, charge kedua-dua ini memang bergerak, memang berada. Initialnya memang dah terus ada dalam electric field. That's why kita tengok pergerakannya sama ada ke atas ke bawah. Alright. Now, kita tengok case yang kedua. Case kedua adalah, saya nak tunjuk case contoh yang ni dulu lah kot. Saya tunjuk case by case lah. Yes, saya tunjuk case by case. Mana yang saya punya figure? Alamak, saya punya gambar mana ya? Sekejap saya cari gambar. Okay, ni. Okay. Now, kita tengok contoh yang saya kata tadi, charge memang berada, dia ada tiga benda Ini pun awak kena ingat ni. Nanti saya bagi yang ini, saya bagi bahan dalam saya punya Telegram. Sekarang ini, case dia yang pertama adalah charge. Case, ada 4 case Case pertama adalah stationary charge. Yang pertama pula ada dengan particle. Apa maksudnya? Ini beza dia. Kalau charge, kalau partikel dia ada ni, ada mass. Kalau partikel dia ada mass, bila ada mass maksudnya dia ada weight. Dia ada satu lagi benda yang kena consider. Kita tunjuk case by case. Yang dari tadi awak dah faham macam mana nak lukis dia. Okay, soalan dia adalah explain quantitatively with the aid of diagram the motion of charge in uniform electric field. Okay, first mestilah awak kena lukis gambar apa. So ni part positif kat atas, part negatif kat bawah. Okay, so kita kena lukis dia punya apa? Dia punya electric field dulu. Okay, so ni lurus saya tak pakai pembaris ni. Okay, so mesti awak tahu kat sini. Dia mesti seragam seragam, sama jarak, macam tu. Okay, yang itu kita lukis apa sekarang ni? Kita lukis dia punya Electric field. Yes, electric field. Okay, kita boleh sentuh lagi dia punya charge. So sekarang kita tengok charge dia adalah charge positif.
Charge positif bermaksud dia akan bergerak dengan ke bawah. Charge positif akan bergerak ke bawah dengan Fe. Dia bergerak ke bawah dengan force. Okey, awak tahu tadi acceleration dalam ni A ni apalah? A is equals to QE over dengan M. Ini kita dah tahu, saya dah ajar tadi. Okay, QE sama dengan M. So F is equal to MA. So now, so acceleration charge ni bergerak ke mana? Charge ni bergerak ke bawah. A. Now, yang kedua, kita tengok case dia adalah charge juga, tapi charge kali ni negatif. So, sama juga, yang ni saya dah tunjuk actually tadi. Yang pertama kita mesti lukis dia punya electric field. Seragam, mesti seragam. Sebab dia uniform electric field. So ini, ni saya buat ni buruk ni. Awak kenalah sampai bawah, ni semua proper. So ini adalah electric field awak. Okay, atas ke bawah, positif ke negatif. Okay, now kita tengok untuk electron charge dia adalah charge negatif. So mestilah dia bergerak ke atas. So ini adalah Fe dia. Acceleration dia ke atas lah. Sebab apa? Sebab dia charge negatif dan dia pergi pada plat positif. Settle. Now kita tengok particle. Yang ni awak kena hati-hati. Bila soalan ni kata particle, dia ada satu lagi, particle dia ada mass. Bila dia ada mass maksudnya sebab dia macam ni kalau elektron dengan proton, dia punya charge, proton positif dengan negatif, dia walaupun dia ada mass tapi dia punya weight kita boleh sebab dia terlampau kecil, so kita boleh abaikan dia punya weight. But this one, okay, kita lukis dulu dia punya stationary electric field. Ini saya buat kat sini, dia semua So stationary electric field, so ini adalah E dia. Now next dia adalah particle. Bila particle dia ada weight, so mestilah ke bawah ni adalah dia punya W. Dan dia adalah positive charge. Positive charge, of course dia bergerak ke bawah ini dengan F. Alamak. So ni awak. So ini ada dah W dan dia bergerak ke bawah dengan F. Acceleration juga ke bawah dengan acceleration. Faham? So saya boleh buat equation ni macam mana dekat sini? Equation dia akan jadi summation of F is equals to MA. F kita siapa? F kita adalah W dengan F. So Fe plus dengan W is equals to MA. So Fe kita tahu apa? Fe adalah QE. Fe adalah QE is equals to MA tolak dengan MG. Faham tak ni? Madam. Alright, okay, kita tengok contoh soalan. Kita pergi by case lah. Ini case pertama, kita cover yang ni dulu. Okay, now soalannya adalah, ni pernah keluar dalam test 0.2 gram particle. Okay, so sekarang adalah particle. Dia bukannya charge positif, charge negatif. So carrying a charge of 3 microcoulomb is placed in a vertically upwards. So maksudnya dia memang dah berada di dalam uniform electric field. Kalau dia berada, dia memang dah berada dalam electric field dan electric field itu adalah upwards. Bila dia kata upwards, so maksudnya plate positif di mana? Bawah. Yes, Bawah. very good. Yes, sebab awak kata, so kita akan lukis macam ni lah. So ini plate kita positif. Okay, so ini adalah negatif. Sama panjang lah, awak lukis dah betul. So dia akan ni lah. So ni adalah dia punya electric field. Sebab dia kata apa? Vertically upwards.
Okay, so sekarang charge 3 microcoulomb memang dah berada di dalam ni, charge positif lah. Charge positif. Soalan dia tanya, okay, sketch the force acting on the particle. So macam mana nak sketch the force? So force dia akan jadi, so dia akan bergerak ke atas lah. Ni FE dia, Allah kecilnya. Dan dia punya weight, sebab dia ada mass, so mesti adalah weight dia ke bawah. Faham ni? Faham. Alright, so saya punya equation akan jadi apa ni? Soalan dia, saya punya equation lah. Kita buat equation dulu. Summation. F tolak W. Very good. Summation of F is equals to MA dulu. Lepas tu F, sebab dia accelerate ke atas kan? Betul, very good. Sebab dia akan pergi, dia charge positif, dia akan pergi ke atas. So F tolak dengan W. F tolak dengan W is equals to MA. So QE is equals to MA plus dengan MG. Itu equation kita. Understand? Berbanding dengan tadi ni. Alright. Soalan seterusnya, calculate if is acceleration. Dia dah bagi calculate if the acceleration accelerate 20 meter per second squared, calculate the magnitude of electric field. Dah tak ada masalah lah. Sebab semua dah ada dalam equation. So charge dia adalah, so dia nak E kan? So E is equals to M A plus dengan mg over dengan Q. So masukkanlah saja dalam formula. So M dia adalah 0.2 gram, mesti dalam unit, dalam 10 negatif 3. A nya adalah A plus dengan G. A nya adalah 20 meter per second. So plus dengan 9.81 bahagi dengan Q nya adalah 3 darab 10 kuasa negatif 6. So dapat dia punya electric field adalah kat sini 1987. Unitnya electric field, kena ingat. E is equals to F over Q. So dia punya unit adalah Newton per Coulomb. Understand? Understand? Yes. Ada soalan? Tak ada Okay, good. Now, sekarang berapa? 20.45, satu case lagi. Okay, now itu adalah case pertama, iaitu charge-nya adalah stationary dan memang berada, sama ada charge ataupun particle yang stationary yang memang berada di dalam electric field. Kes yang kedua kita tengok adalah dia memang charge Soalannya adalah charge. Yang ini takkan awak tak payah risau, memang charge. Charge dia bergerak daripada luar dan masuk ke dalam electric field. Kalau dia bergerak daripada luar, dia ada velocity lah, ada initial velocity. Bila dia bergerak dari luar, so charge ni pun masuk. Bila masuk, start dia masuk sini, dia tak kena electric field lagi. So dia charge ni charge negatif. Charge negatif of course dia nak pergi kepada plate positif. So dia nak bergerak ni ke atas, dia nak bergerak. Tapi electric field tolak dia. Patutnya dia terus pergi atas macam ni kan. Patutnya dia boleh bergerak secara, sebab dia charge negatif. Negatif ni terus dia nak pergi atas ni je lah. Tapi dia tak boleh bergerak, so dia ditolak oleh electric field ni. Electric field ni bergerak ke bawah. Ada satu orang ni dia nak ke atas, tapi ada tolak. Ada orang tolak dia ke bawah. So tolak, jadi pergerakannya akan jadi parabolic motion. Dan bila keluar sahaja daripada electric field, dia akan bergerak secara garis lurus. Dalam electric field, dia bergerak secara projektan. Ni jumpa balik ni chapter 2. Ingat dah habis dah, selamat dengan chapter first sem kan? Tak selamat lagi. Okay. Keluar je daripada electric field, awak kena lukis secara garis lurus. Dalam ini wajib
parabolik ataupun projektil. Jadi, awak ingat lagi, projektil, again awak jumpa jarak pada X komponen adalah Sx, jarak pada Y komponen adalah Sy. Okay, so kalau dia bergerak ke atas, Sy-nya positif. Kalau dia bergerak ke bawah, Sy-nya negatif. Ini ke bawah ini ke atas. Sama juga dengan A. AY-nya adalah kalau bergerak ke atas dia positif, kalau dia bergerak ke bawah dia negatif. Tetapi AY kita ini dia dalam electric field. AY kita adalah apa tadi? Apa dia punya formula? QE over dengan M. Sebab dia di dalam electric field. Faham? Faham. AX lah, AX. AX masih ingat lagi, kosong lah. AX-nya kosong. Formula apa? Sx sama dengan apa? Kalau masih ingat, Sx sama dengan UT. apa? UXT. Very good. Sy sama dengan apa? UYT. Minus UYT plus UYT plus half AYT square. AY ni apa? AY ni QE over M. Tengoklah case dia. Kalau dia bergerak ke atas, dia plus lah. Kalau dia bergerak ke bawah, dia minus lah. Okay. Lagi apa? Saya tak tahu. Sx, Sy, AX. Lagi apa? UX sama dengan VX kan? Sorry, kalau projektil UX sama dengan VX sama dengan UX kan? Ingat lagi tak ni? Ingat. Okay, very good. Ingat. Very good. Yang ingat tu. Okay, now kita tengok contohnya. Kes dia apa? Kes dia mesti charge bergerak daripada luar. Jadi bila dia bergerak dari luar, dia membuat projectile motion. Okay. So kita tengok figure 16 figure ni shows an electron entering a charge parallel plates with speed of 5.45 times 10 power of 6 meter per second. Okay, so charge ini bergerak, so dia dah ada U. Okay, so the electric field produced by a parallel plate has deflected the electron downward. So kalau dia kata downward, kita tahu elektron yang masuk, so maksudnya mesti positif plate dekat atas by a distance 0.618 cm at the point where the electron exits. So maksudnya dia bagi kat sini SY-nya adalah 0.618. Determine the magnitude of electric field. Yang ni panjang sikit. Harap-harap tak keluarlah soalan ni, tapi kalau awak faham tak ada masalah. So sekarang kita ada maklumat apa? Kita ada maklumat Sx dia adalah 2.25, Sy dia kita ada 0.618 dan kita ada dia punya U-nya, dia bagi U-nya adalah, ini half projectile, dia punya ni adalah half projectile. Jangan risau. U-nya adalah apa tadi? 5.45/10⁻⁶. Okay, soalan dia tanya magnitude of electric field. So magnitude of electric field kita tahu kita akan dapat dekat sini. Start dia kita tahu A, tapi dia bergerak ke bawah ni kan. Dia bergerak kat sini, so AY-nya adalah mesti negatif. AY-nya adalah is equals to negatif QE over dengan M. M adalah M apa? M adalah M charge negatif.
mass of electron. Ada So kita nak cari E. Ini sama dengan E ni sama dengan berapa, kita tak tahu. Charge dia ada tak? Q dia ada. Q of electron adalah. M ada. Sekarang yang tak ada apa? Charge ada Charge elektron ada kan? Charge elektron berapa? Mana nak cari tengok kat list of formula, list of constant. Kita tengok charge of electron, so 1.6 darab 10 kuasa elementary charge 1.6 darab 10 negatif 19. Tapi dia elektron, so dia mesti negatif 1.6 darab 10 negatif 19. Okay, now mass of electron mass 9.11 darab 10 negatif 31 kilogram. So ada mass ada, charge ada, kita nak cari E. Okay, setakat ni follow tak apa saya cerita ni? Follow So Q Follow. ada, M ada, E kita nak cari. Ni bukan ada. E kita nak cari, tapi AY tak ada. AY tak ada. So kita nak cari AY dekat mana? AY kita kena cari kita ada SY dengan SX. So kita cari AY pada SY is equals to SY is equals to UYT minus half A plus plus, tapi sebab dia ke bawah minus half AT squared. Ini AY lah kita akan dapat kat sini. UY nya adalah kosong sebab dia adalah projectile kan. Okay, so UY ni kosong. SY kita ada. SY ni kita ada. AY kita nak cari, tetapi T tak ada. Again, tak ada. So kita akan berubah kepada equation mana ni? SX sama dengan UX. Very good. SX is equals to UXT. UX ni adalah U lah. So kita adalah maklumat ni semua. SX ni adalah 2.25 cm. So kita masukkan. So 2.25 darab dengan 10 negatif 2 is equals to UX ni berapa tadi? 5.45 darab 10 kuasa 6. 5.45 darab 10 kuasa 6 darab dengan T. So dapatlah T awak. Dapat T dekat sini 4.13 darab 10 kuasa negatif 9 second. Okey, kita patah balik. Patah balik ke atas. So kita dah ada T. Kita complete pula gaya ni. So SY kita dah ada 0.618. 0.618 ni kita balik kepada SY sama dengan negatif half AT squared. So 0.618 mesti negatif. Kenapa mesti negatif? Sebab dia bergerak ke bawah kan. Negatif 0.618 darab 10 negatif 2 sama dengan negatif AY yang kita nak cari darab dengan T nya adalah 4.13 darab 10 kuasa negatif 9. So AY ni kita akan dapat is equals to sorry. Yang ini AY bila kita tak tahu Okey, kejap ya. Ini tak payah masukkan negatif. Sebab jawapan akhir kita akan dapat. Okey, saya kejap Okey. Masuk negatif, so kita akan dapat AY kita negatif lah. Sebab benda yang kita nak cari kita tak boleh masukkan negatif siap-siap. So equation ni akan jadi positif Benda yang kita nak cari jangan masukkan negatif Okey, so negatif AY, so negatif. So AY sama dengan, so kita akan dapat negatif 7.25 darab 10 kuasa 14 MS negatif 2. Okey, settle dah dapat AY. So mana kita nak pergi? Kita balik kepada equation yang pertama, yang ini. Equation yang pertama. So kita seterusnya kita pergi kepada AY is equals to negatif QE over dengan bukan negatif QE. Kenapa lah saya asyik letak negatif ni?
Okay, QE over dengan N. Okay, so kita masuk kat sini, AY kita adalah negatif 7.25 darab 10 kuasa 14 is equal charge adalah negatif 1.6 darab 10 kuasa, alamak lupa. Negatif 19, ini charge ya. So E kita nak cari, mass of electron adalah 9.11 darab 10 kuasa negatif 31. So therefore E kita adalah sama dengan 4128 Newton per Coulomb. Faham tak? Yang 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 memang kena letak negatif madam? Yes, sebab elementary charge untuk elektron mesti negatif. Charge untuk elektron kan, sebab soalan dia tanya elektron. Dia kata elektron yang bergerak. Ya? Faham madam? Nilai charge sama, elektron dan proton ni sama charge dia. Tetapi charge proton positif lah, charge elektron negatif lah. Okay, faham tak? Boleh? Faham madam. Alright, soalan seterusnya. Saya bagi soalan last last. Ni saya bagi 2 case saja. The speed of the electron when it exits the parallel plates. So sekarang nak tanya, sekarang dia kan dah keluar ni, dia mesti gerak garis lurus kan? So dia nak tanya V dia. So V dia macam biasalah awak tahu. Ni susah sikit juga. So awak ada Vx sama dengan Ux lah. Sama dengan Ux sama dengan U sebab dia half projectile. So Vy yang awak tak ada. Vy sama dengan Uy plus Ayt. So Uy ni adalah kosong lah sebab dia adalah half projectile. So Ay ni adalah negatif 7.25 tadi kita dah kira darab 10 kuasa 14 darab dengan T ni adalah, ni pun dah kira 13 darab 10 kuasa negatif 9. So dapatlah Vy. So V sama dengan apa? Vx squared campur dengan Uy squared. Saya tunjukkan jalan kerja sajalah, awak kena faham. So dapatlah jawapan dia. Okay, ada soalan setakat ini. Saya ajar hari ini 2 kes ya. Kes pertama iaitu charge dengan partikel yang memang dah berada di dalam plate. Kes yang kedua adalah charge yang bergerak daripada luar masuk ke dalam field, electric field yang uniform. So, kes yang kedua ni agak susah sikit sebab dia menjadi half projectile macam chapter 2. Okay, so saya rasa itu sahaja, dah habis masa dah ni. Okay, so saya jumpa awak next week. Saya sambung sikit lagi untuk habiskan chapter. Okay, that's all for today. Bye. Thank you madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you madam.